Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. So, hari ini kita nak ulang kaji tentang bab dalam tingkatan 4. Okey, kimia tingkatan 4. Okey, kimia tingkatan 4. So, dalam bab tingkatan 4 ni kita ada 8 subtopik. Kalau lupa, jom kita tengok. Okey, subtopik bab yang pertama dia tak pernah lagi lah tanya dalam soalan paper 2, paper 1 tak pernah lagi. Tak tahulah KSSM, SPM tahun 2021 ni dia nak tanya. Kemungkinan kalau tanya pun dalam objektif. Okey. Bab 2 kita ada jirim dan struktur atom. Okay, bab 3 kita ada konsep mol, formula dan persamaan kimia. Bab 4 kita ada jadual berkala unsur. Bab 5 kita ada ikatan kimia. Bab 6 kita ada asid, base dan garam. Bab 7 kita ada kadar tindak balas. Bab 8 kita ada bahan buatan dalam industri. Okey, kesemua bab-bab ini, kesemua bab-bab ini selalunya lah, dia akan tanya dalam semua bab. Dalam semua subtopik, dalam semua kertas. Okey. So, jom kita lihat kertas yang cikgu dah bagi. Okey, cuba lihat siapa yang ada print out. Alhamdulillah. Okey, yang ada print out, alhamdulillah. Yang tak ada print out, tak apa. It's okay, tak ada masalah pun. Okey, so apa yang penting dekat sini? So, kamu macam mana kamu nak tulis dalam buku? Tengok baik-baik cikgu cakap. Kalau dia kata, cikgu labelkan dekat sini kan. Kat luar ni dia kata M ni electron valence. Betul? Tak boleh cakap macam itu. Kalau soalan kata zarah subatom ada 3 je Alisa. Okey, zarah atom. Cikgu cakap pasal soalan A ke? Tak, bukan. Cikgu cuma nak tanya yang cikgu labelkan M ni apa? Nanti soalan dia akan tanya dalam ni apa, dalam ni apa. Dia akan bagi N ke, O ke. N tu apa, O tu apa, M tu apa. Tapi soalannya macam ini bunyinya. Okay. Namakan zarah subatom yang berlabel M. Namakan zarah subatom yang berlabel N. Namakan zarah subatom yang berlabel O. Okay. So, kalau dia kata zarah subatom, kita ada 3 sahaja zarah subatom. Jangan salah tulis. Okay. Soalan nombor 3A, bila dia tanya tentang zarah subatom, kita ada 3 sahaja. Yang pertama, elektron. Dia kemudian elektron di luar. Kemudian di tengah-tengah adalah proton dan neutron. Jangan salah ya. Zarah subatom ada 3, iaitu elektron, proton dan neutron. Alisa, cikgu nak tanya, ada ke cikgu tulis elektron valence? Tak ada. Tak ada. So, jawapan kau tadi betul ke salah? Salah. Salah. Sedar Cikgu, pun. Ya. saya nak tanya. Kita kena tulis ikut turutan ke kalau start daripada yang lain dulu? Tak payah. Tak payah. Kamu suka hatilah kamu nak tulis neutron dulu ke, proton dulu ke, elektron ke dulu. Asalkan 3 benda tu kamu cakap. Okey, faham ya? Okey, tuliskan jawapan kamu. Soalan 3A, elektron, proton dan neutron. Tak perlu nak salin soalan. Okey, tak perlu salin soalan, buatkan jawapan saja. Okey, kalau ada nota, tuliskan nota ringkas saja. Okey, saya nak tanya kamu. Okey, apakah istilah apabila nombor proton tambah dengan neutron akan dapat apa? Apa nama dia? Siapa dapat jawab? Apabila proton dan neutron, kita panggil apa? Nukleon. Pandai, kita panggil dia nukleon. Okay, kita panggil dia sebagai nukleon. So, siapa-siapa yang baru masuk, alhamdulillah, ramai yang masuk. Okay. So, tuliskan dalam buku nota kimia, perlis 3A, soal jawapan apa, 3B jawapan apa. Okay. Saya baru dapat buat 3A. Okay, ingat dia, apa tadi cikgu ajar? Zarah subatom kita ada 3, elektron, proton dan neutron. Okay. Apabila
Okey, apabila proton tambahkan dengan neutron, dia akan dapat nukleon. Okey, apabila proton tambah neutron, kita akan dapat nukleon. Okey, ingat tu. Okey, ingat tu. Okey. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Ali Lukman. Bagi saya maksud isotop dengan tepat. Buka buku Ali. Boleh buka buku. Isotop mempunyai unsur bilangan proton yang sama. Setiap isotop mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Betul. Apa yang saya rasa ada tertinggal satu term yang kamu tertinggal? Apa yang kamu tertinggal tu? Agak-agaknya. Apa yang kamu tertinggal tu? Unsur kimia. Ush, lah, bukan. Kamu tertinggal dah betul dah. Tapi kamu tertinggal perkataan yang sangat penting. Iaitu atom. Atom. Unsur yang sama. Yang kamu tertinggal adalah perkataan atom. Okey, perkataan atom. Okey, unsur yang sama. Okey, yang lain tu kamu betul dah. Dengan bilangan proton yang sama. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, ingat ya. Okey, mesti ada perkataan atom. Okey, mesti ada perkataan atom. Okey, mesti ada perkataan atom. Atom-atom unsur yang sama, okey, dengan bilangan proton yang sama, okey, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, tetapi bilangan neutron ataupun nukleon yang berbeza. So, mana-mana satu pun tak ada masalah. Okey, mana-mana satu pun tak ada masalah. Okey, so pastikan kamu buat perkataan ini dengan tepat. Kalau definasi je kena tepat. Okey, faham ya Ali? Okey, pergi kepada soalan B2. Okey, dah ke? Okey, salin dulu. So, cikgu pergi kepada soalan nombor 2. Atom-atom yang manakah merupakan isotop? Aina. Aina, atom mana adalah isotop? Bila dia kata atom-atom, maksudnya dia ada dua lah. Yang mana merupakan isotop? Yang mana satu? Lebih daripada dua. Siapa dapat jawab? Atom R dengan S tu. Pandai. Kalau Aina buat R sahaja, betul ke Aina? Salah. Okay. R dan S. Sebab tak bukanlah perkataan atom-atom pun Aina. Sebab isotop tu memang dia mesti lebih daripada satu lah. Okay. Lebih daripada satu. Okay. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Nyatakan isotop yang digunakan untuk merawat kanser, penyakit kanser. Okay. So, nak rawat penyakit kanser. Okay. Yang ini adalah keupayaan kamu mengetahui kegunaan setiap. Okay. Kegunaan setiap isotop. Okay. So, nak ubatkan, okay, nak rawat penyakit kanser, kita pakai kobalt 60. Okay. Kita ada uranium untuk buat apa? Untuk buat bom atom. Okay. Kita ada unsur kobalt 60 untuk merawat kanser. Dan macam-macam lagi. Okay. Dan macam-macam lagi unsur isotop, okey, kegunaannya. Okey, kemudian tuliskan susunan elektron bagi atom T. Tuliskan susunan elektron bagi atom T. Mana kita nak tahu atom T, susunan elektron yang dia bagi adalah proton dan neutron sahaja. Okey, Aiman, tolong jawab Aiman. Macam mana kita nak tahu susunan elektron? Dia bagi proton dengan neutron. Macam mana kita nak tahu elektron tu di mana? Apa yang cikgu ajar, Faris? Cikgu ajar proton adalah sama seperti
neutron. So T dekat sini berapa Faris? 12. 12. So proton dia 12, maksudnya elektron dia pun 12. 12. Okey, cuba susun untuk cikgu susunan elektron. Susunan elektron yang ada petala dia. Okey, petala yang pertama paling maksimum berapa? Petala kedua paling maksimum berapa? Ingat tak? Oh. Kita ada 12. So kita nak susun macam mana Faris? Yang petala yang pertama maksimum adalah 2. So cikgu letakkan 2. Petala yang kedua paling maksimum 8. adalah 8. So 2 tambah 8 dah 10. Kita nak 12 je. So yang paling hujung 2. Pandai. Okey, ingat ya. Susunan elektron adalah 2.8.2. Okey, tulis kamu punya dalam buku kamu. Jawapan saja C1 2.8.2. Okey, ingat tu. Okey. Apakah elektron valence bagi atom R? Apakah elektron valence untuk atom R? Syazwan. Boleh jawab tak Syazwan? Syazwan ada. Dia nak R pula. So, R ni cuba kamu susun elektron dia. Okey, cuba kamu susun elektron dia. Okey. So, kalau dia punya bilangan ini 11 proton, maksudnya elektron dia pun adalah 11. So, cuba cikgu, tolong cikgu susunkan 11 elektron ni kepada susunan elektron dia. Syahir, boleh jawab tak? 2. Pandai. 2. 8.1. Pandai. So, elektron valence dia berapa Syahir? 1. 1. Hebat. Bagus. So, elektron valence dia adalah 1. Okey. So, dah habis. Okey, untuk bab 2. Okey, bab 2 itu je lah yang kamu belajar. Okey. Lagi dia akan belajar apa dalam bab 2 lagi yang kita akan belajar, iaitu ingat. Okey, dia tanya yang ini. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah neutron. Kadang-kadang dia akan tanyalah. Okey, kalau dia bagi nukleon ini, okey, contoh, dia bagi untuk R ni. Proton dia 11. Neutron dia 12. So, berapa nukleon dia? 11 tambah 12, 23. Ataupun macam ini. Dia bagi nukleon. Dia bagi proton. Cuba kamu kirakan neutron. Asalkan asas kamu itu kukuh. Bila kamu tak tahu yang dia punya rumus ni, tak tahulah semua. Okey. So, kemudian. Okey, kemudian cikgu nak masuk sikit. Okey, mengenai zarah. Okey, dalam sesuatu zarah, okey, kita ada kena ingat perkataan ini. Okey, zarah terdiri daripada zaim. Apa itu zaim? Zaim. Ini pelajar tingkatan 5 dia tahu. Okey, zarah iaitu zaim. Zarah terdiri daripada atom, I, ion, M, molekul. Okey, atom, ion dan molekul. Okey. So ingat, apa itu atom? Okey, atom tu sejenis saja. Dia duduk seorang-seorang, dia tak nak duduk ramai-ramai. Okey, contoh dia natrium, Na. Dia tak boleh duduk 2 orang. Okey, dia duduk seorang saja sebab dia adalah logam. So seorang saja. Okey. Molekul pula adalah lebih daripada satu atom. Contoh molekul kebanyakan dia adalah gas. Contohnya gas klorin, Cl2. Oksigen, O2. Kenapa oksigen ni kita tak dudukkan seorang saja? O saja, dia tak boleh O2. Sebab apa Aina? Kenapa cikgu nak buatkan O tu O2? Kenapa tak boleh letak O saja? Kenapa? Sebab oksigen memang 2 punya tu. Tak boleh, bukan ayat macam itu. Ayat lagi berfalsafah. Berfalsafah. Lagi macam orang belajar kimia. Seren, apa? Ikatan covalent. Itu karbon mereka sharing elektron. So, dia punya sepatutnya ikatan covalent. So, perlulah 2 karbon. Okey, maksudnya apa? Kenapa dia kena ada ikatan covalent yang cakap tu? Untuk
Sebab dia nak Untuk stabil mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, oktet. dengar sini baik Sairan. Bukan macam itu jawapan dia. Okey, sebenarnya dia dalam keadaan molekul lebih stabil. Okey, dia lebih stabil. Okey, lebih stabil. Okey, kenapa? Oksigen dia tak boleh duduk seorang. Dia mesti dalam keadaan molekul baru dia stabil. Okey, O2. Natrium tak apa. Natrium dia sebab dia dalam bentuk logam. Okey, dia dalam keadaan pepejal. Okey, so dia pepejal bukan gas. So, kalau dia berpejal, dia mesti duduk seorang-seorang atom. Okey. Kemudian, molekul. Kenapa dia dalam keadaan molekul? Sebab dia nak jadikan keadaan dia stabil dalam bentuk gas. So, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena ada pasangan. Okey. Kemudian, ion. Ion pula yang ada ion positif, yang ada ion negatif. Okey, ion positif cation, ion negatif adalah anion. Okey, ingat dia. Cation, anion. Okey, cation charge positif, anion charge negatif. Cikgu, macam mana kita nak tahu? Ingat ni, cation. T, tengah-tengah T kan, tambah positif kan, nampak T ni macam positif kan, itu charge positif. Anion, tengah-tengah apa? N tu apa? Negatif. Ingat yang itu. Okay, kemudian dalam bab ini juga, kamu belajar mengenai perubahan jirim. Pembekuan. Lagi pendidihan. Kondensasi, tolong ingat. Okay, sebab cikgu masuk semua, cikgu tak mampu. Sebab banyak, it's too lot. Okay, terlalu banyak. Okay, kita pergi masuk bab 3. Okay, bab 3 ya. Raja 4 menunjukkan susunan radas eksperimen untuk menentukan formula empirik bagi oksida kuprum. Okay, tengok ni. Okay, ini pernah tak cikgu set upkan eksperimen ni? Ya, cikgu pernah set up. Tapi kamu tak buat. Cikgu yang set upkan eksperimen ni. Okay. So, yang ini dia nak kaji mengenai formula empirik untuk kuprum. Untuk kuprum oksida. Untuk kuprum oksida. Yang pertama, tuliskan dalam buku kamu SBP nombor 4. 4A. SBP 4A. Apakah maksud formula empirik? Sairan, boleh bagi saya apa maksud formula empirik? Atom setiap jenis unsur dalam sebatian. Good. Dan sesuatu sebatian. Sesuatu sebatian. Formula empirik adalah formula yang teringkas. Formula empirik adalah formula yang teringkas. Kena ingat full. So sekali lagi Abang Sairan. Sebab siapa yang baru? Kama baru masuk. Hai Kama, Assalamualaikum. So kita sekarang Kama tengah belajar mengenai bab 3. Tadi baru je habis bab 2. Tak apa, jangan risau. Cikgu ada record. So apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? Formula empirik. So formula empirik ialah formula kimia. Mesti ada perkataan formula kimia. Formula kimia yang menunjukkan, hafal sekarang, menunjukkan nisbah paling ringkas. Nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Formula kimia yang menunjukkan. Ingat sekarang? Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Kita ada dua je istilah. Dalam bab 3 ini, yang pertama formula empirik. Dan satu lagi formula apa? Formula molekul. Kama? Boleh Kama? Kita ada formula empirik dan formula molekul. Saya nak siapa ya? Alif Iskandar.
Alif Iskandar. Boleh tak Alif Iskandar bagikan cikgu maksud formula molekul pula? Baru je belajar. Apa yang dimaksudkan dengan formula molekul? Apa yang dimaksudkan dengan formula molekul? Apa beza formula molekul dan formula empirik? Tak ada budaknya. Siapa boleh jawab? Danish Zarfan. Boleh jawab tak? Apa maksud formula molekul? Tadi kita dah belajar formula empirik, formula yang ringkas. So, kalau formula molekul, sama juga ayat tapi dia tukar kepada nisbah paling ringkas ni kepada formula kimia yang menunjukkan formula sebenar. Okay, bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Okay, contoh. Okay, contoh kita ada glukosa C6H12O6. Okay, ini adalah formula molekul. Bila kita nak jadikan formula empirik, iaitu formula yang paling ringkas, kita mudahkan, simplifykan dia. So, kalau kamu tengok ini sifir apa? Sifir 6. So, bila sifir 6, sifir 2 tak boleh. Kalau sifir 2, dia nanti kena lagi ringkas. So, nak sifir 2, tak boleh. So, kita buat sifir 6. So, C, 6/6, 1. H, 12/6, 2. O, 6/6, 1. So, CH2. Ini formula molekul. Yang ini formula empirik. Ingat tu. Atas formula molekul, bawah formula empirik. Okey. Kemudian, apakah peranan ketulan zinc dan asid hidroklorik dalam eksperimen ini? Okey, apakah fungsi? Okey, apa fungsi zinc dan asid hidroklorik? So, kalau dapat je soalan macam ini, cuba buatkan persamaan. So, bila zinc, Zn, tindak balaskan dengan HCl, dia akan dapat apa ya, Aiman? Zinc tidak balas dengan HCl. Apa yang akan kamu dapat? Zn kawinkan dengan Cl. So, dia akan dapat ZnCl2 tambah H tinggal seseorang. So, dia H ni dia tak boleh duduk seseorang. Dia dalam keadaan molekul. Sebab itu kita buatkan H2. Okay, ingat tu. Okay, tak ada dah belajar dah. Okay, bila sini 2, ini 2, kita letakkan sini depan ni 2. Okay, so apa yang terhasil ni? Yang terhasil adalah gas hidrogen. Okay, ini bermaksud peranan ketulan zinc dan asid hidroklorik adalah untuk menghasilkan gas hidrogen. Untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, salin ya. Untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey. Okey, faham ya semua? Tak faham, buka mic. Terus tanya dengan cikgu. Okey. Pergi kepada soalan seterusnya. C. Namakan satu oksida logam lain. Formula empiriknya boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah ini. Okey. Ini adalah kaedah, okey, hanya untuk mencari, okey, untuk mencari formula empirik untuk logam yang lebih reaktif daripada hidrogen. Okey. So, cikgu macam mana nak tahu? Okay, ingat tak yang cikgu pernah ajar? Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Vera suka pergi curi anggur Australia. So, hidrogen adalah di antara zinc dengan ferrum. So, apa-apa logam yang di atas hidrogen ini boleh kamu gunakan untuk tindak balas rupa dia macam ini. Tetapi, okay, tetapi kalau dia bentuk macam ini, macam ni. Yang pertama atas kali tadi. Okay, kalau eksperimen kamu macam ini, bentuk macam ini, yang ini adalah khas untuk, okay, sorry. Okay, yang ini, sekali lagi, okay, silap. Okay, yang ini adalah untuk
logam yang lebih atas daripada hidrogen. Yang kaedah yang macam kita tadi, yang tadi yang ada yang zinc dengan hidrogen asid tadi adalah untuk logam yang bawah. Sorry ya, silap. Yang ini adalah untuk logam yang bawah daripada hidrogen ini. So sebab itu dekat sini dia pakai cuprum. Cuprum adalah di bawah. So kalau nak pakai untuk cari formula empirik, logam yang di atas hidrogen kita gunakan kaedah yang atas tadi, yang ini. Kamu gunakan kaedah yang ini. Yang ini. Yang ini. Ingat tak? Yang kita cari magnesium oksida tu. Yang terbakar dia jadi abu tu. Ingat tak? Silver. Ingat tak? Pepejal kelabu tu. So yang ini hanyalah untuk eksperimen untuk yang kat bawah oksigen. Yang di bawah hidrogen. Sorry. So next. Namakan. So namakan logam lain. So kamu boleh namakan lah. Logam lain. Contohnya kamu yang bawah dia. Contohnya saya nak pilih argentum. Saya nak pilih argentum. So tulislah argentum oksida. Argentum oksida. Cikgu boleh tak saya nak plumbum oksida? Boleh? Plumbum 2 oksida. Plumbum 2 oksida. Faham ya? Tulis dulu soalan ini. Argentum oksida. Boleh ya semua? Cikgu, Ya. kalau nak ambil ferrum, kena tulis ferrum oksida macam tu Kalau ferrum oksida. Tapi hati-hati. Sebab ferrum dia ada lebih daripada satu nombor peroksidan. So that's mean kita kena tuliskan ferrum 2 oksida. Macam itu. Tapi lebih baik macam inilah Iman. Siapa yang tanya tadi? Kamu ambil yang dekat bawah. Jangan dekat-dekat dengan hidrogen. Ambil bawah dia sikit. Copper, argentum, plumbum. Yang ini. Bawah 3 bawah ni je. Boleh ya? Bab ini dah settle. Tapi tak settle lagi. Sebabnya ini ada lagi. Tak boleh bagi bab 4 lagi. So ingat lagi tak? Macam mana kita nak kira jisim? Macam mana kita nak kira jisim untuk kalau dia bagi dalam bentuk table ni. Dalam bentuk jadual ni. Dalam bentuk jadual ni. So, kalau boleh, kamu baca, fahamkan betul-betul. Baca dan fahamkan betul-betul. So kalau dekat sini, cuprum, cuprum. Dia nak cuprum sahaja. So kalau dia nak cuprum sahaja, cuba kamu tengok sini. Ini jisim salur kaca sahaja. Yang ini jisim salur kaca dengan oksida cuprum. Oksida, maksudnya salur kaca tanpa CuO. Yang ini salur kaca dengan Cu sahaja. Kemudian, agak-agak kamu, macam mana kamu nak kira jisim untuk cuprum sahaja? Siapa-siapa dapat jawab? Yang bawah sekali tadi, 9.33 tolakkan dengan 9.25. Cuba kirakan berapa? 0.08. Terima kasih. 0.08. Jangan lupa, bila dia kata jisim, letakkan G. Cikgu perlu ke saya letakkan ini? Tak perlu. Cikgu nak yang jawapan akhir sahaja. Kemudian oksigen. Siapa dapat? Saya nak jisim oksigen sahaja. Apa dia? Jisim 0.02 ke? Macam mana nak dapat jisim oksigen? Macam mana Yang dapat? Yang 9.35 tolak 9.33. Saya mana pula tu?
0.02G. Pandai. Okay, good. Kita nak O saja. Okay, dah siap. Okay, dah siap. Kita nak hitungkan mol bagi atom kuprum dan atom oksigen. So, nak dapatkan bilangan mol. Okay, kamu tulislah. Okay, bilangan mol untuk oksigen. Okay, untuk oksigen. Okay, so berapa jisim tadi? Okay, 0.02 bahagikan dengan GC relative atomic mass dia. So, bahagikan dengan 16. So, dapatkan mol. Okay, untuk dapatkan kedua, kita nak kira bilangan mol kuprum. Okay, kuprum. So, kuprum berapa yang ini? 0.08 bahagikan dengan 64. Okay, so kamu akan dapat jawapan dekat sini. Okay, so baru dapat bilangan mol. Okay, seterusnya dia kata, nyatakan formula empirik. Okay, macam ini kan, gaya macam ini cikgu ajar macam mana hari tu? Macam mana cikgu ajar? Kalau nak carikan formula empirik, cikgu ajar macam mana hari tu? Yang you say right? Mana cara cikgu ajar? Buatkan jadual. So, macam mana kita nak buat jadual? Kalau buat macam itu macam kelang kabut, macam tak cantik kan? So, lagi cantik kita buat bentuk jadual. Cari bilangan mol dulu. Bilangan and then nisbahkan. Seterusnya nisbah paling ringkas. Pandai. Okay, kalaulah dekat atas ni dia tak ada kirakan untuk jisim, kamu kena letakkan kolom yang pertama adalah jisim. Okay. So, oleh sebab jisim yang dah ada, tapi tak ada salah pun kalau kamu nak buat. Okay, senang, nak senang, buatkan sahaja. Tak ada salah pun. Okay, jisim dalam gram. Okay, untuk kuprum 0.08. Untuk oksigen 0.02. Okay, dah tutup. Okay, kemudian dapatkan bilangan mol. Okay, dah dapat bilangan mol tadi, cikgu dah cakap dah. 0.08 bahagi dengan 64. Yang ini 0.02 bahagikan dengan 16. Okay, tolong cikgu kirakan. Jawapan yang pertama ni berapa? Berapa? Untuk O. CU. Untuk CU. Okay, untuk CU kamu dapat 0.01. 0.00125 ya. Okay, yang ini sama. Sama tak? Sama. Sama. Okay. Kemudian kita kirakan nisbah. Okay, macam mana kita nak kirakan nisbah? Kita ambil nombor mol yang paling ringkas, bilangan mol yang asal bahagikan dengan nombor mol yang paling kecil. Okay, yang paling ringkas, yang paling kecil. So, antara dua ni sama je cikgu. So, kamu bahagikan sahaja dengan bilangan mol yang paling kecil. Dua-dua lah. So, kita tahu ini 1. Ini pun akan bahagi benda yang sama, iaitu 1. So, that's mean dia punya formula empirik dia adalah Cu1O1. So, kalau 1 tak perlulah kamu nak tulis. Okay, faham tak? Okay, faham ke? Sebelum saya masuk bab yang lagi susah, cikgu bebel sikit. Dalam bab 3 ni, yang pentingnya adalah calculation. Pengiraan. Ingat tak? Mol. Kita ada 3. Okay, dan daripada mol, boleh dapatkan jisim. Daripada mol, kita boleh dapatkan isi padu. Gas. Yang mol, kita boleh dapatkan bilangan zarah. Okay, number of particle. Okay, kalau daripada mol nak pergi kepada jisim, okay, daripada mol nak dapatkan jisim, kalikan dengan jisim molar. Okay, kalau daripada jisim nak pergi kepada mol, bahagikan dengan jisim molar. Ini kena ingat ni, asas ni. Okay, kemudian, okay, daripada mol nak pergi isi padu, kalikan dengan isi padu molar. Okay, isi padu molar tengoklah. STP ke, suhu bilik ke. Okay, so daripada isi padu nak pergi pada mol, bahagikan dengan isi padu molar. Okay, yang ini pula. Daripada mol, okay, nak pergi cari bilangan zarah, kalikan dengan Na. Apa itu Na? Avogadro constant. Pemala Avogadro. Okay, kalau bilangan zarah nak pergi pada mol, bahagikan dengan bilangan nombor Avogadro.
Benda ini kan semuanya asas kepada kimia. Kalau ini pun tak boleh lepas, jangan harap kamu nak pergi ke tempat yang lain. Okay. Nanti cikgu akan bagi set soalan kertas 1. Okay. Set soalan kertas 1 bersama dengan jawapan. Okay. Tak nakkan jawapan. Set 1. So, siapa yang nak jawapan, PM dengan cikgu. Okay. Siapa nak jawapan, PM dengan cikgu. Okay. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, jap. Okey, kita tengok soalan Terengganu tahun 2021. Okey. So, jadual berkala, okey, kalau dia bagi bentuk yang macam ini, A, B, C, D, E, F. Okey, dia bagi bentuk yang macam ini. Okey, apakah prinsip utama? Tulis kat kamu punya ya, Terengganu soalan nombor 2. Okey, apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur dalam jadual berkala? Okey, siapa dapat jawab? Okey, siapa dapat jawab? Jawapan dia adalah mengikut kepada kenaikan. Okey, ataupun mengikut tertib menaik nombor proton unsur. Okey, tertib menaik nombor proton unsur. Okey, maksudnya kalau kamu susun nombor proton ni nombor 1, ni nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daripada kiri ke kanan, nombor dia semakin meningkat. Okey. Kemudian, nyatakan dua unsur yang terletak dalam kumpulan yang sama. Mana satu? Mana nak tahu kumpulan yang sama? Syazwan, boleh jawab tak? Mana kumpulan yang sama? Dua unsur je. Dia tak nak 3. Dia nak 2 unsur je. Yang mana? Apa kumpulan? Kumpulan tu yang menegak. Yang menegak. Mana kumpulan yang sama? Mana yang kamu nampak kumpulan yang sama? So, kalau kamu tengok yang menegak ni, ini punya kumpulan. So, kamu boleh tulislah D dan F. Okay, D dan F. Dia nak 2 je. Okay. Itu kumpulan. Kala pula adalah daripada kiri pergi ke kanan. Itu kala. Ini kumpulan. Okay, yang ini adalah kala. Ingat tu. Ini kumpulan, ini adalah kala. Okay, boleh ya? Okay. Saya nak tanya kamu. Okay, ingat tak? Daripada kiri ke kanan, saiz makin membesar, saiz makin mengecil. Siapa dapat jawab? Saiz makin membesar, saiz dia makin kecil. Yang mana satu? Hana. Hana ada Hana? Ada. Hana. Daripada kiri ke kanan, saiz makin kecil ke makin besar? Besar. Ya ke? Kecil. Aduh. Okay, saiz makin kecil. Nampaklah Hana. Okay, turun bawah pula. Saiz makin apa Hana? Besar kan? Yes. Yes, makin besar sayang. Makin besar. Okay. Nak buka buku tebal-tebal ni, Isnin dah nak exam, macam rugi je. Baik, kita terus je buat latihan. Okay. Saya cadangkan kamu, dengar baik-baik kelas anak-anak cikgu yang cikgu kasihi. Isnin dah nak exam, maksudnya buat saja, terus saja buat latihan. Buat paper 1. Boleh? Okay, cuba buat paper 1. Dan kat sini pun ada soalan essay. Cuba buat soalan essay. InsyaAllah. Okay. Buat paper 1 pun tak apalah. Kau hatamkan paper 1 cikgu nanti. Buatkan, dah siap, minta dekat cikgu latihan. Okay. Yelah, kena yakin Hana. Okay, tuliskan susunan elektron bagi B. Okay, sekarang ni dia bagi B. Okay, cikgu macam mana kita nak susun elektron bagi B? Dia tak bagi nombor proton ke? Nombor elektron dia tak bagi? Sebab itulah namanya saya susun nombor tadi. Secara menaik nombor proton. So, cikgu kat sini cikgu dah dapat 8 kan? So, kalau cikgu dapat 8 dekat sini, maksudnya nombor elektronnya pun sama. 8. Okay, siapa dapat jawab? Tolong susunkan untuk cikgu. Kalau 8, Syafiqah. Tolong susun cikgu Syafiqah. Kalau bilangan proton dia 8. 2.6. Pandai Syafiqah. Thank you. 2.6. Okay, next. Saiz atom E lebih kecil daripada atom D. Okay, saiz atom E lebih kecil daripada atom D. Maksudnya daripada kiri ke kanan saiz dia makin kecil. Okay, dia kata
Dia kata terangkan kenapa. Okey, terangkan mengapa. Okey, saya nak Sengreng. Cuba Sengreng, Abang Sengreng. Kenapa nombor proton dia makin bertambah? Saiznya makin kecil. Kenapa? Yang pertama, poin yang pertama, kita kena cakap bilangan proton. Okey. Kalau kamu tengok E kepada D, bilangan proton atom E lebih banyak ke lebih kecil? Lebih sikit. Lebih banyak daripada atom D. Okey. E lebih banyak. Okey, kalau kamu tengok E ni sebelah kanan, D ni sebelah kiri. Okey. Kenapa cikgu boleh tahu? Sebab kan tadi cikgu cakap, nombor proton dia kan akan bertambah daripada kiri ke kanan, tapi dia makin bawah, makin besar, makin besar, makin besar. Okey, makin besar, bukan besar apa, bertambah nombor proton. Okey, so baru dapat satu markah. Okey, markah yang kedua, kamu cakap daya tarikan nukleus terhadap elektron. Okey, atom E lebih kuat. Daya tarikan nukleus terhadap atom E lebih kuat. Sebab tu saiz dia makin kecil. Okey, daya tarikan macam mana? Tengah-tengah ni nukleus kan? Dia tarik tu makin kecil. Sebab apa dia kata tadi? Daya tarikan nukleus terhadap atom E lebih kuat. Okay, apa yang lagi yang belajar dalam kumpulan jadual berkala? Ingat, yang pertama kumpulan 1. Unsur kumpulan 1 apabila turun sahaja kumpulan, semakin reaktif, semakin kurang reaktif. Mana satu? Syazwan. Semakin reaktif, semakin kurang reaktif. Yang mana satu? Syazwan ada ke? Ke tak ada? Syahir lah. Syahir, makin turun kumpulan, Makin reaktif. pandai. Kenapa dia boleh jadi reaktif dia, Syahir? Nombor yang pertama, kamu kena cakap nombor proton dia. Okay? Nombor proton dia bertambah ke berkurang kalau dia turun kumpulan? Bertambah. Bertambah. Okay, bila bilangan proton dia bertambah, tarikan antara nukleus dengan elektron dia makin lemah. Okay, dia makin lemah, makin kuat. Okay, bila dia makin kuat, maksudnya keupayaan elektron untuk mendermakan elektron, keupayaan nukleus, elektron tadi untuk keluarkan elektron makin kuat. Okay, sekali lagi ya. Okay, sekali lagi. Okay, kalau tak faham, cuba tengok buku teks. Cikgu Ziana ni cakap. Nah, tapi dia tak tunjuk pun buku teks. Okay, cikgu tunjuk buku teks. Sekejap ya. Okay, tengok buku teks. Muka surat. Cuba bagi tengok buku teks bab 4. Okay, bab 4 muka surat 87. Semua orang buka muka surat 87. Tak ada buku itu, tak ada buku. Kenapa tak ada buku? Oh, Alif Iskandar. Cikgu kan dah bagi kamu buku rujukan tu, Alif. Cuba Alif tengok, Alif. Buku teks. Okay. Buku rujukan bab 4. Ada bawa juga, ada bawa. Alhamdulillah. Bawa. Lambat benar. Turunkan sikit. Okey, bab 4. Okey, tengok. Bab 4. Okey, siapa tingkatan 4 ada buku. Abang tingkatan 5 dia tak ada buku. Dia ada buku rujukan saja. Okey, tengok bab 4. Okey, bab 4 ni. Okey, bila. Okey, kita ada kumpulan 1. Okey, nampak? Okey, kumpulan 1. Tengok ni. Muka surat 91. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, bila turun sahaja kumpulan, saiz atom makin besar. Betul? Okey, poin yang pertama, dengar secara baik. Bila turun sahaja kumpulan, saiz atom makin besar. Okey, saiz atom makin besar. Okey. Daya tarikan antara nukleus. Nukleus kat mana? Tengah-tengah. Okey, antara daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Elektron valence tu yang mana? Yang paling hujung, yang ini. Yang paling hujung, okey, dia bila dah makin besar, daya tarikan dia makin lemah. Bukan makin kuat ya, makin lemah. So, bila daya tarikan dia makin lemah,
keupayaan elektron valence ni, elektron ni. Keupayaan elektron untuk mendermakan. Cikgu, kenapa dia upaya untuk derma? Sebab dia tinggal satu mah. Kumpulan satu, elektron, dia punya elektron valence semuanya satu. Kumpulan 7, elektron valence dia berapa? 7. Kumpulan 18, elektron valence dia 8. Kumpulan 2, elektron valence dia 2. So baca yang ini, ingatkan. Kumpulan 1, apabila turun sahaja kumpulan, saiz semakin besar. Poin yang pertama. Okay, bila saiz semakin besar, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence makin lemah. Okay, bila dia makin lemah, keupayaan dia untuk mendermakan elektron makin kuat. So, kereaktifan bila turun kumpulan dia makin kuat lah. Okay, makin reaktif. Tapi dia beza dengan kumpulan 17. Okay, kumpulan 17, mana kumpulan 17? Okay, kumpulan 17. Okay, ini kumpulan 1. Okay, ini kumpulan 18. Kumpulan 17 bawah sikit. Okay, tengok kumpulan 18. Okay, kumpulan 18, bila turun sahaja kumpulan, saiz makin besar. Sama juga. Saiz makin besar. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence sama juga, dia makin lemah. Okay. Oleh sebab elektron valence yang hujung sekali dia berapa? 7. Bila dia 7, dia tak boleh nak derma. Dia kena terima. Okay, bila dia terima, makin besar, makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Senang tak dia nak tarik elektron sampai ke dia? Susah. Sebab saiz makin besar. Okay, bila saiz makin besar, okay, kesukaran untuk menarik elektron dia makin meningkat. Okay, susah dia untuk tarik elektron. Okay. Dan oleh sebab itu, apabila turun kumpulan 17, kereaktifan semakin menurun. Ingat ya, apa beza tadi? Kumpulan 1 turun, kereaktifan bertambah. Kumpulan 17 turun, kereaktifan semakin berkurang. Ingat tu. Ingat ya. Kumpulan 18. Apa pula kumpulan 18? Kumpulan 18 langsung tak reaktif. Kenapa Alif Iskandar? Cikgu dah ajar dah Alif Iskandar. Kenapa kumpulan 18 kita panggil kumpulan gas lengan ni? Kenapa dia tidak reaktif? Alif, tolong bagi saya jawapan Alif. Boleh tak? Dah dibuka buku juga. Cepat. Sebab tak stabil ke? Apa pula teman kita stabil? Salah. Cepat. Syahir. Hanana. Oh, Hana. Terlalu stabil je. Terlalu stabil. Kenapa dia terlalu stabil? Kalau dia Kerana stabil, mencapai susunan elektron yang Dia dah oktet. oktet. dia dah oktet. So kalau dia oktet, dia boleh ke terima, menderma atau berkongsi? Tak ya. Tak Eh, boleh. sebab Itu dah ayat yang betul Alif Iskandar. Kumpulan 18 sudah mencapai susunan elektron yang oktet. Okay, bila dia mencapai susunan elektron oktet, dia tidak boleh menderma, menerima atau berkongsi elektron. Keep in your mind now. Kita orang ingat sekarang. Kenapa kumpulan 18 kita panggil dia unsur yang tidak reaktif? Sebab dia sudah mencapai susunan elektron yang oktet. Dia dah stabil. Okay, bila dia dah stabil, dia tak boleh dah menderma. Kalau orang tu boleh, kalau unsur tersebut dia boleh menderma, menerima atau berkongsi, maksudnya dia ada tindak balas. Ingat tu. Okay, kalau dia tak boleh menderma, tak boleh menerima ataupun dia tak boleh berkongsi, maksudnya tak ada tindak balas. Tak ada boleh reaction. Whatever pun dia tak boleh react. Okay, even though you hitkan dia, you panaskan, you bakar dia tak boleh juga. Ingat tu. Sebab tu kenapa dalam kumpulan 18 dia digunakan dalam belon kaji cuaca yang besar tu. Bila dibakar pun dia tak ada meletup. Okay? Ingat. Okay, ingat kegunaan. Okay? Kumpulan. Okay, bab 4 dah habis. Weh, dah 9.45 weh. Aduh, lambat ni kita ni nak habis ni. Banyak lagi bab ni. Okay, so kita pergi kepada next. Okay, cikgu nak cepat sikit ni. Nanti Alisa nak pergi minum air pukul 10.30. Alif Iskandar makan pukul berapa pula? Pukul 10.30 tu. Oh, sama. 10.30. Makan apa? Kuih?
Tak tahu cikgu saya makan je apa-apa kat asrama. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah, bagus. Okey, cikgu nak tunjuk kepada bab 5 pula. Okey, bab 5 adalah ikatan kimia. Ikatan kimia. Okey, so kita nak tengok ya. Okey, saya nak bagi satu contoh. Okey, tengok soalan ni. Okey, soalan ni Kedah. Okey, tuliskan dalam buku kamu. Kedah tahun 2021. Okey, so tengok soalan ni. Okey. Raja 4.1 menunjukkan susunan elektron. Menunjukkan susunan elektron bagi suatu sebatian. Yang terbentuk antara unsur X dan unsur Y. So kena ingat nampak saja ion. Maksudnya ikatan apa tu? Ikatan apa tu? Kalau ada ion, ikatan apa? Right. Ikatan apa? Kita ada berapa jenis ikatan, Alif Iskandar? Ada 2 tu. Ada 2. Okey, ikatan yang pertama. Covalent dengan Covalent dan sekejap, ibu demam kelas. Covalent dengan Iodik. Ionic. Iodik. So, kalau Ali Iskandar tengok yang ini, dia ada charge. So, maksudnya dia ikatan apa? Dia ikatan apa? Dia ikatan apa? Kalau ada ion, ikatan covalent ke ionik? Ion tu. Ion, terima kasih. Macam mana ikatan ion boleh terbentuk? Ditanya ni, bagaimana ikatan kimia itu boleh terbentuk? Apa beza ikatan ion dengan ikatan covalent? Ikatan ionik, ikatan yang terbentuk melalui apa? Pemindahan elektron. Pemindahan elektron. Ikatan covalent melalui Kongsi. kongsi. Alhamdulillah. Okey, ya apa dia? Loading. Ibu pun tak tahu loading. Abang-abang ni dia tahu main Among Us. Nak aku tanya macam mana nak main game Among Us. Aku pun tak tahu. Okey. So, bagaimana ikatan kimia terbentuk? Dia tak tanya ikatan di atas terbentuk. Dia hanya tanya ikatan kimia tu macam mana terbentuk. So, secara general. Secara umum. Okay, kalau dia khususkan bagaimana ikatan di atas boleh terbentuk, baru kamu explain ikatan iodik itu bagaimana cara dia. Melalui pemindahan elektron. Tapi dia ni soalan ni kata bagaimana ikatan kimia terbentuk. Jangan confuse. Okay, so soalan nombor 4A. Ikatan kimia terbentuk apabila berlaku pemindahan dan perkongsian elektron. Okey. So dia cakap secara general. Apa dia? Ni ya, Anpip tekan nak. Okey. Okey, ikatan kimia terbentuk apabila berlaku pemindahan dan perkongsian elektron. Okey. So, soalan B1. Nyatakan jenis sebatian tersebut. Aina. Jenis sebatian. Kalau dia jenis sebatian ada 2 juga. Yang pertama, sebatian ionik, sebatian covalent. So, yang ini sebatian apa, Aina? Ionik. Pandai. Sebatian ionik. Okey, kemudian dia suruh tuliskan formula bagi sebatian tersebut. Hana. X ada berapa, Hana? X ada Hana, formula. X ada 1. Y ada berapa? Y ada 2. So, X, Y 2. Macam itu je. Senang kan? X, Y 2. Okay. So, kemudian. Kalau cikgu laju bagi tahu ya. Okay. Kemudian. Okay. Kemudian dia kata dekat sini. Rajah 4.2 menunjukkan susunan molekul air dalam air, cecair dan ais. Okey. Nyatakan jenis ikatan yang terdapat dalam molekul air. So, kalau kamu tengok molekul air, HOH. Dia ikatan dia bersama dengan HOH. So, ini apa? Ikatan apa ni? HOH.
H. So ini ikatan apa? Ikatan. Okey. Covalent. Ikatan selain daripada ikatan ionik dan covalent. Ini ikatan Ikatan apa? hidrogen. Datif. Ikatan hidrogen. Ikatan datif lain sayang. Ikatan datif contohnya macam amonia nak jadi amonium. Nitrogen, hidrogen. Dia mempunyai apa tu namanya, elektron yang tidak berpasangan. So datang ion hidrogen. Ion hidrogen ni dia tak ada elektron apa-apa. Boleh tak saya nak kongsi dengan amonia ni? Lepas tu dia kata jomlah kita kongsi sama-sama. Okay, so bila dia nak kongsi sama-sama maksudnya dia akan jadi macam ini. H kat sini. Inilah yang akan terbentuk tambah iaitu NH+. Okay, yang inilah ikatan datif. Yang ini ikatan hidrogen. Ingat tu. Okay, lagi satu ikatan apa yang kita belajar? Ikatan logam. Ingat tu. Okay. Kemudian, ni soalan kebat. Air ditambahkan ke dalam gelas yang berisi cube ais. Apakah yang dapat diperhatikan? Terangkan pemerhatian kamu. Okay, ais masukkan dalam air. Ais tu jadi apa? Dia terapung ke dia tenggelam? Terapung. Pandai. Ais terapung satu markah. Okey, dah satu markah. Okey, lepas tu kata terangkan. Kamu cakaplah. Okey, yang ini apabila salin ya, air membeku, ikatan hidrogen, ikatan hidrogen adalah stabil. Okey, susunan molekul air menjauhi antara satu sama lain. Okey, apabila air membeku, ikatan hidrogen adalah stabil. Susunan molekul air menjauhi antara satu sama lain. Sebab tu dia terapung, Ma. Okey. So, sebenarnya dalam bab 5 banyak. Okey. Kalau boleh tolong buat soalan esei untuk untuk bab 5 ni. Okey, untuk bab 5 ni. Okey, banyak sangat, cikgu pun tak lalu nak membincangkan semua. Okey. Kita pergi kepada bab 6. Okey, apa itu bab 6? Okey, jom kita tengok. Okey, bab 6 kita ada belajar asid dengan base. Okey, kemudian kita akan belajar mengenai garam. Okey, asid dengan base dan yang itu adalah bab garam. Okey. So, kamu nak soalan yang mana satu? Agak-agak nak soalan yang mana? Okey, cikgu pilih kejap Korang nak soalan yang mana? Yang boleh yang senang sikit. Sebab asid dengan base ni dia memang seronok nak jawab. Tapi dan dia pun seronok untuk dapat markah yang kurang. Okay, yang ini endpoint. Oh, soalan struktur dia tak banyak. Okay, struktur dia tak banyak. Okay, kita cuba jawab satu. Okay, so dalam soalan esei, okay, kalau dalam soalan esei, okay, ingat ya, dalam soalan esei, okay, contohnya soalan Terengganu ni. Okay, menunjukkan maklumat yang tentang larutan P dan larutan Q dengan kepekatan yang sama tapi nilai pH yang berbeza. Okay, P ni nilai pH dia kurang daripada 7. Q ni nilai pH kurang daripada 7. Sama. Okay, nilai larutan P bertindak balas dengan kuprum 2 oksida menghasilkan kuprum 2 nitrat dan air. Okay, Q pula dia kata bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium etanoat. Nampak je perkataan etanoat ni, maksudnya Q ni mesti ada perkataan etan juga. Etan juga. Okay. So, confirm dah yang ini bab asid. So, mestilah dia adalah etanoik. Asid etanoik. Okay. Apabila natrium bertindak balas dengan asid etanoik, dia akan menghasilkan natrium etanoik. So, yang ini pula, kuprum 2 oksida menghasilkan kuprum 2 nitrat. Okay. Maksudnya dekat sini, kuprum oksida tindak balaskan dengan apa untuk menghasilkan
cuprum nitrat? Siapa dapat jawab? Apakah bahan P ni? Apa? Untuk menghasilkan cuprum nitrat. Siapa dapat jawab? Cepat. Siapa dapat jawab? Nitrat lah kan. Yelah, ada perkataan nitrat lah kan. So, apa nitrat tu? Nitrit. Asid nitrik. Apa formula asid nitrik sayang? HNO3. Boleh? Okey. Kalau dia suruh kalau soalan ini, dia kata namakan ke? Dia suruh nyata namakan. So, kamu katalah larutan P, asid nitrik. Dah dapat markah. Larutan Q, asid etanoik. Okey, asid etanoik. Okey. So, larutan manakah menunjukkan nilai pH yang lebih tinggi dan terangkan jawapan anda. So, kamu dah belajar. Okey, nilai pH kita ada nombor 1, 6, 7, 8 hingga 14. So, kalau yang ini adalah asid. Okey, yang ini adalah alkali dan tengah adalah neutral. Okey, makin kecil nombor yang asid ni, makin kuat asid tersebut. Makin besar nombor alkali ni, makin kuat alkali tersebut. Okey, makin kenapa? Okey, dengar sini baik-baik. Dengar je, okey. Asid kita ada dua. Kita ada asid kuat dan asid lemah. Boleh tak bagi tahu cikgu apa maksud asid kuat? Apa maksud asid lemah? Cepat, siapa dapat jawab? Asid kuat dan asid lemah, apa maksud dia? Asid kuat, asid yang Mengayon lengkap. dalam air, mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, kalau dia kata asid kuat maksudnya menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, boleh? Okey, asid lemah. Asid lemah, apa maksud asid lemah? Asid lemah ialah Asid yang mengalir separa di dalam air menghasilkan ion hidrogen yang kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, so nilai pH dia adalah besar. Okey, sekali lagi alkali. Alkali pun sama. Kita ada kuat, kita ada lemah. Okey, alkali kuat. Alkali kuat ialah, tolong sambungkan. yang mengalir lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida yang tinggi. Kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okey, sekali lagi alkali lemah. Yang mengayon separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey. Good. Okey. Sekali lagi. Asid kuat kita ada jenis monoprotik. Ingat tak? Monoprotik dan diprotik. Okey, apa beza monoprotik dan diprotik? Mono maksudnya satu. Okey, apa maksudnya? Contoh monoprotik cikgu bagilah HCl. Contoh diprotik H2SO4. Okey, HCl. Apa yang kamu faham tentang monoprotik? Dia ada satu ion hidrogen. Dia mengayon di dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Cakap penuh sikit. Okey. Diprotik mengayon. Sekali lagi. Mengalir di dalam air yang menghasilkan 2 ion hidrogen. 2 mol. 2 mol ion hidrogen. Okey, faham ya semua? Okey. So, boleh tak bagi saya contoh alkali lemah? Contoh alkali lemah. Alkali lemah ni contohnya amonia, NH3. Okay, alkali kuat contohnya natrium hidroksida. Asid kuat contohnya yang tadilah. HCl ke, H2SO4 ke. Asid lemah, bagi saya satu contoh yang tadi tu. Asid etanoik. Okay, formula asid etanoik ingat ni ya. CH3COOH. CH3COOH. Okey. Kemudian cikgu tak nak lama-lama dekat sini. Cikgu nak pergi masuk bab garam. Bab garam. Mana bab garam cikgu? Yang susah sikit. Okey. Pergi kepada soalan C ni. Tapi yang ini tak berapa nak menarik lah. Yang ini menarik kan? Okey.
So, kita pergi kepada soalan nombor yang Selangor. Okey, Selangor. Soalan yang ini ada tak soalan yang macam tadi tu? Macam tak ada kan? Macam tak ada kan? Negeri mana? Tapi saya rasa kita punya, apa namanya? Alif Iskandar. Soalan kita ada kan Alif Iskandar? Yang tentang tu kan Alif? Tapi kita tak ada yang ini. Okay, tak apalah. Kita ambil yang esei tadi. Okay, sambil-sambil bolehlah kita jawab soalan esei. Okey. Soalan negeri, apa ni? Selangor set 1. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, cikgu bagi masa. Okey. Kepada pelajar, semua pelajar. Okey. Tolong carikan kenal pasti bahan V, W, Y dan Z. V, W, Y dan Z. Okey, tengok. Pepejal putih W. Bila kita tindak balaskan dengan asid nitrik, dia akan menghasilkan larutan tidak berwarna dan gas V dan air. Okey, kalau pepejal putih W, bila dipanaskan dia akan menjadi pepejal Z, iaitu kuning apabila panas, putih apabila sejuk dan gas V. Okey, tolong saya kenal pasti V apa, W apa, Y apa, Z apa. Okey. Cuba fikirkan. Okey, jom kita tengok. Okey, siapa yang masih lagi blur, dengar baik-baik apa yang cikgu nak cakap ni ya. Okey, jom kita lihat macam mana nak jawab soalan ni. Okey, pepejal putih W, okey dekat sini. Lepas tu dia tindak balas dengan asid nitrik. Kemudian dia dapat garam satu larutan tidak berwarna Y dan gas V dan air. Okey. So yang sini pepejal W. So, apabila dipanaskan, okay, dia akan dapat gas V. Okay. So, okay, tengok soalan ni betul-betul. Okay. So, apakah gas V? Okay. Dengar ya. Okay. Pepejal putih W. Larutan tidak berwarna. Dan, so, ingat. Okay. Kalau dapat dua benda yang macam ini, okay, kita nak tahu apa gas V ni. Yang ini. Apa gas V ni? Okay. Apa pepejal putih W ni? Okay. Kita nak tahu macam mana. Okay. So, ada kena mengena dengan atas ke? Tak ada kena mengena ya. Okey, so tak ada kena mengena tak apa. Okey. Apabila suatu W ni dia panaskan, dia tindak balas dengan asid nitrik, dia akan menghasilkan satu larutan tidak berwarna. Okey, dia akan menghasilkan satu larutan yang tidak berwarna. So kita nak tahu apakah yang larutan tidak berwarna tersebut. Okey, so apakah gas V dan apakah air? Apakah air? Okey, apakah gas V? Okey, apakah yang gas V di sini? Okey, dengar sini baik-baik. Sebelum tu, apa hint, apa clue yang kamu dapat? Oh, cikgu, saya dapat kat sini. Kat sini setakat larutan tak berwarna. Larutan tak berwarna banyak. Saya dapat kat sini, cikgu. Pepejal Z. Pepejal Z, kuning apabila panas, putih apabila sejuk. Aina, apa kuning apabila panas, putih apabila sejuk? Apa dia? Ingat tak? Alif Iskandar, cikgu ajar. Telur mata. Telur mata, okay, telur mata, tengah dia warna apa? Tengah dia warna kuning. Luar dia warna putih. Ini untuk apa ni Alif Iskandar? Ataupun Sengran. Sengran, itu untuk apa? Cikgu, saya tengok buku sikit. Ini zinc oksida. Pandai. Ini adalah zinc oksida. Ingat. Gas ialah carbon dioksida. V adalah karbon dioksida. Macam mana you boleh tahu ini adalah gas karbon dioksida? Kerana itu pepejal W ialah zinc karbonat. Okay. Dia Macam mana you pakai tahu ini adalah zinc karbonat? Kerana saya ada tengok buku sikit, saya nampak itu dia kuning apabila panas dan yang putih ini. apabila So, sejuk. betul. Dan dia ada tiga kemudian? Tiga part. Dia ada gas, ada air dengan larutan. So kemungkinan besar dia ada karbon dioksida. Itu karbonat. Karbonat. So mestilah dia adalah garam karbonat. So garam karbonat bila kita tindak balaskan dengan asid, dia mesti dapat gas apa? Gas karbon dioksida. Okay, apabila zinc karbonat tindak balas dengan asid nitrik, zinc karbonat tindak balas dengan asid nitrik, dia akan dapat zinc oksida. Okay, zinc oksida. Maksudnya sini adalah zinc oksida. Okay, zinc oksida dengan karbon dioksida. Okay, dan karbon
dioksida. Okey, ini adalah tindak balas. Okey, kemudian zinc karbonat, zinc nitrate. Okey. So, zinc white. Okey. Apa pula zinc oksida? Salah, bukan zinc oksida. Ini adalah cikgu sini. Okey, salah. Y ni apa sayang? Y apa tadi? Y ialah zinc nitrate. Okay, good. Y adalah zinc nitrate. Good. Okay, zinc nitrate. So, yang bawah ni cikgu salah lah. Okay. So, yang dekat sini zinc tindak balas dengan nitrate. So, dia akan dapat zinc nitrate. Okay. Tindak balas tambahkan dengan karbon dioksida dan air. Barulah betul. Okay. So, dekat sini, cikgu, saya blur lah cikgu. Memang blur Aina. Okey, kalau tak mahir dalam bab garam. Okey, cikgu explain sikit ya. Cikgu nak bebel sikit je. Okey, cikgu nak bebel sikit. Okey, tentang bab garam. Okey, kalau rasa macam tu kena dengar je lah. Okey, create a document. Sebab dah nak habis dah ni. Alisa nak pergi makan ni. Alif pun nak pergi makan. Okey, ingat. Okey, kita ada 2 garam. Okey, yang pertama, dalam bab garam ini, kamu kena ingat apa yang pertama sekali yang penting dalam bab garam ini, Sangrai. Yang paling penting dalam bab garam, apa yang cikgu dah ajar? Yang pertama, keterlarutan. Ingat, okay, keterlarutan, kita ada garam nitrat, kita ada garam karbonat, kita ada garam klorid, okay, kita ada garam sulfat. Okay, yang ini apa yang kamu kena ingat? Semua garam nitrat adalah larut. Semua garam nitrat adalah larut. Karbonat, semua garam nitrat tak larut kecuali natrium, kalium dan amonium. Okey. Cikgu, saya blur dah cikgu, tak boleh ingat. Kena ingat, buat latihan. InsyaAllah kamu ingat. Okey, kemudian klorid. Semua garam klorid adalah larut kecuali pah. Apa itu pah? Plumbum, argentum dan merkuri. Tulis ya. Sulfat. Semua garam sulfat adalah larut kecuali pantai, cahaya, bulan. Ingat yang ini. Okay. Kedua, apa yang kamu belajar dalam bab garam? Okay, warna dia lah. Okay. Warna-warna itu kena belajar. Okay. Jenis-jenis gas. Gas hidrogen. Gas, semua tu gas yang tak berwarna. Kecuali gas apa Sangrai yang berwarna. Saya nak satu jenis gas yang berwarna perak. Apa je Sangrai? Nitrogen dioksida. Itu yang berwarna perak. Okey, satu lagi gas yang berwarna adalah gas klorin. Okey, gas klorin adalah gas berwarna hijau kuning, greenish yellow. Okey, greenish yellow. Okey, so ingat 2 benda ni. Yang lain semua adalah gas yang tidak berwarna. Contohnya, karbon dioksida, oksigen, lagi apa? Hidrogen. Ini adalah gas yang tidak berwarna. Lepas kita belajar gas, kita akan belajar decompose ataupun penguraian garam. Ingat, garam nitrat, dia akan menghasilkan gas yang berwarna perak, iaitu nitrogen dioksida, dan gas yang tidak berwarna, iaitu oksigen. Okey, dan air. Okey. Garam yang kedua adalah garam karbonat. Okey, garam karbonat apabila kita panaskan dia akan menghasilkan, okey, dia akan menghasilkan satu jenis garam, oksida. Okey, satu jenis oksida. Yang ini tadi ada oksida juga ya, oksida. Contoh dekat sini cikgu nak letak zinc nitrat. Okay. Zinc nitrat dia akan menghasilkan zinc oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Air tak ada. Mana ada air? Okey.
Dua ni je. Okey, kemudian karbonat. Okey, contohnya cikgu nak letak zinc karbonat. Okey, dia akan menghasilkan zinc oksida, logam oksida dengan karbon dioksida. So, kena ingat ni ya. Dua benda ni je yang akan ditanya. Okey. Kemudian kamu kena ingat zinc oksida ni je telur mata. Telur mata. Okey, telur mata. Dengan satu lagi apa dia satu lagi? Plumbum kan? Plumbum oksida, perang bila panas, putih bila sejuk. Kena ingat. Okey, kemudian kamu belajar mengenai test for cation. Okey, ujian untuk cation. Yang kedua adalah ujian untuk anion. Cation kena ingat konsep tangan cikgu. Okey, yang ingat tangan cikgu. Okey, yang cikgu buatkan dalam nota cikgu bahagikan kepada 4. Okey, yang ini adalah garam yang berwarna. Okey, yang ini garam yang berwarna. Okey, yang ini cuprum. Tengok dekat luar. Luar kamu nampak apa? Awan. Awan warna apa? Awan warna biru. Itu ion cuprum. Kamu nampak pokok? Pokok. Okey, pokok warna apa? Batang dia warna brown. Okey. Daun dia warna apa? Warna hijau. Warna hijau tu untuk ion Fe2+. Okey. Fe3+ adalah untuk warna brown, iaitu untuk pokok. Ini awan. Okay. Kemudian yang dekat sini adalah natrium hidroksida. Ingat yang cikgu ajar. Papa Anwar Zain memang cantik. Ziana Zain pula anak manja. Apa tu cikgu? Ya, ingat. Yang ini plumbum aluminium zinc adalah untuk garam yang apabila kita uji dengan excess of natrium hidroksida. Excess tu apa cikgu? Yang banyaklah, yang berlebih. Okey, kamu akan dapat garam yang larut. Mendakan larutan yang warna putih yang larut. Okey, kalau kamu letak secara berlebihan, dia tak larut, dia menghasilkan mendakan putih, itu adalah terdapat ion magnesium dan kalsium. Okey. Yang bawah ni pula untuk amonia. Kita uji cation 2 je. Natrium hidroksida ataupun amonia. Okey. Natrium hidroksida ataupun amonia. Ingat tu. Okey. Yang untuk amonia atas larut. Maksudnya bila kamu uji dengan amonia secara berlebihan, kalau larutan tersebut larut warna putih, dia adalah ion zinc. Okey, bawah pula tidak larut. Okey, kalau kamu uji dengan amonia secara berlebihan, dia tak larut, dia adalah ion plumbum, aluminium atau magnesium. Okey, ingat yang ini. Okey, kemudian test untuk anion. Okey, test untuk anion, ingat balik apa yang cikgu ajar. Comel nak keluar sono. Bukan nak. Comel keluar sono. Okey. Ingat apa yang cikgu ajar hari tu? Macam mana nak tentukan ion klorin, sulfat dan nitrat. Macam mana? So, yang ini tengok yang kat hujung. Yang ini tengok yang kat sini. Kalau ingatlah, cuba balik, tengok balik macam mana nak uji yang ini. Okey. So, cikgu tak nak buang masa. Kena belajar banyak sikit. Okey, banyakkan. Sebab dah nak pukul 10.30. Okey, kemudian, bab yang penting satu lagi adalah bab kadar tindak balas. Okey, untuk bab kadar tindak balas ni, cikgu tak nak cakap banyak lah. Yang penting, tolong buat latihan yang ini. Ya, cikgu tunjuk ya. Latihan yang bawah untuk esei. Yang dia bezakan, bandingkan kadar tindak balas ini. Okay, cuba buat soalan Johor tahun 2021, soalan nombor 10. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, ingat. Kalau dia suruh bandingkan, dan kena cakap berdasarkan teori pelanggaran,
Okey, mengenai teori pelanggaran, kena cakap mengenai teori pelanggaran. Okey, kita untuk kadar tindak balas, kita ada 4 faktor. Okey, faktor yang pertama suhu. Okey, saiz, kepekatan, makin. Keempat-empat ini, kena ingat yang pertama, kalau untuk teori pelanggaran, kamu cakaplah tentang faktor dia. Contoh saiz. Saiz makin kecil, luas permukaan besar. Saiz makin tinggi, saiz makin kecil. Saiz makin kecil, luas permukaan dia akan jadi besar. Ini bermaksud frekuensi pelanggaran dia akan meningkat. Apa? Frekuensi pelanggaran antara ion. Contohnya ion hidrogen dan zinc akan meningkat. Maka frekuensi pelanggaran berkesan pun akan meningkat antara zarah. Suhu. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik pun meningkat. Bila tenaga kinetik meningkat, frekuensi pelanggaran antara zarah, iaitu contoh zarah ion hidrogen dan zinc akan meningkat. Maka frekuensi pelanggaran berkesan pun akan meningkat. Ini suhu. Kepekatan. Apabila kepekatan larutan tu lagi tinggi, maka jumlah mol perisi padu untuk larutan tersebut akan makin tinggi. Maka frekuensi pelanggaran akan semakin tinggi, maka frekuensi pelanggaran berkesan pun tinggi. Tengok nota cikgu balik macam mana cikgu ajar. Kemudian makin. Makin, kalau makin kegunaan dia adalah merendahkan tenaga pengaktifan. Bila dia merendahkan tenaga pengaktifan, maka lebih banyak zarah berlanggar untuk mencapai tenaga pengaktifan tersebut. Maka frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah pun akan meningkat. Semua ini kena ingat. Semua ini akan ingat. Tolong buat latihan yang ini tadi cikgu cakap tadi. So itu sahaja kelas kita hari ini. Bab 8. Terlupa pula cikgu bab 8. Bab 8 sikit je ya. Bab 8, apa yang penting kamu kena belajar yang mengenai alloy, seramik, bahan komposit, kaca. Yang itu semua kamu kena belajar. Mana pula bab 8 ni? Yang ini kena belajar ya, jangan lupa ya. Yang ini contoh macam ini. Bandingkan kadar tindak balas, hitungkan kadar tindak balas, bandingkan. So terlalu banyak soalan yang macam itu. So kamu memang kena belajar. Ulang kaji. Kalau rasa macam blur sangat, tolong message dengan cikgu. Cikgu akan ajarlah. Yang contoh macam ini. Ini bentuk alloy. So alloy. Kenapa ada bahan, kenapa alloy lebih kuat berbanding logam tulen? Sebab kehadiran benda asing ni, dia akan mengganggu dia untuk slide over each other. Menggelongso di antara satu sama lain. Kaca. Kaca, ada berapa banyak kaca? Kalau kaca dekat makmal tu dibuat daripada apa? Tolong lihat balik. Kemudian kamu akan belajar mengenai composite material, iaitu tentang konkrit, tentang kenapa konkrit ni lebih kukuh berbanding kalau simen biasa sahaja. Ini adalah alloy. So, tolong tengok balik. Dan itu sahajalah kelas kita hari ni. Dah 2 jam. Dekat 2 jam kelas kita. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu akan bagi soalan kertas 1 untuk buat latihan. Sementara Sabtu dengan Ahad ni. Siapa yang buat nak jawapan, tolong PM dengan cikgu. PM dengan cikgu. So, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua.